Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha wajhi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sehingga katanya adapun adapun 21 pak bagi pak bagi daripada atas tu. Adapun beberapa ibarat yang menyatakan bahawasanya sifat yang bertakluk itu berlazim-lazim ia sifat itu dengan takluk, maka betul ibarat itu. Akan tetapi pada sifat kudrat bagi Tuhan itu ialah berlazim ia dengan takluk suluhi qadim jua. Ini perbincangan ya, dia kesinambungan daripada hak sebelum tu. Hak sebelum tu dia kata hak sebelum tu dia cerita bab ta'alluq iradat. Sebelum ada tu lagi dia cerita bab kudrat. Kudrat tak akan berlaku kecuali lazim dengan iradat. Dan kudrat dan iradat ni dia bertakluk pada mungkin. Kudrat dan iradat ni bertakluk ia pada semua mungkin tu. Apabila gitu, maka ada setengah dia kata lazim ta'alluq tu, sifat dengan ta'alluq tu berlazim bang. Ada sifat ma'ani mesti ada ta'alluq tu. Maka sini dengan makna apa? Betul lah tu dia kata. Maka betul. Ada pun beberapa ibarat yang menyatakan bahawasanya sifat yang bertakluk. Mana sifat yang bertakluk? Sifat ma'ani tu lah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat tidak bertakluk. Sama bahasa kalam. Sifat yang bertakluk itu berlazim ia dengan takluk. Mesti tak dapat tidak dia lazim dengan takluk dia. Dia lazim dengan takluk dia. Maka gitu betul. Maka betul ibarat itu. Ibarat gitu betul. Tapi tetapi pada sifat kudrat. Hak lazim takluk pada sifat kudrat tadi, takluk apa? Nak kabur situ. Lazim pada sifat kudrat bagi Tuhan itu ialah berlazim ia kudrat dengan takluk suluhi qadim jua. Takluk suluhi makna takluk hak padang patut. Boleh Tuhan nak buat satu benda yang azali lagi. Tu takluk suluhi qadim tu azali lagi. Tuhan boleh nak buat benda tu, boleh, nisbah kata boleh tu. Tu panggil takluk suluhi. Takluk ni, ingat takluk ni ialah kerja sifat tu. Mudah kita kata tu kerja sifat lah. Takluk ni ialah kerja sifat. Maka kerja sifat kudrat itu mengadakan. Kalau kita faham dengan semua sifat yang bertakluk tadi lazim dengan kerja dia, maka seolah-olah nak pergi faham ke mana? Nak pergi faham
hak jadi masalah tu perkataan ni apa? Kerana setengah-setengah orang dia faham bahawa Tuhan mengadakan satu-satu benda tu sekaligus lalu dah. Tuhan mengadakan satu benda tu sekaligus lalu buat sekaligus. Semua kita ni ada sekali dengan sekali buat kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Tu. Setengah kepahaman dia faham gitu. Maka pahaman gitu pahaman yang tidak betul. Dah tu yang kata ibarat yang kata takluk tu lazim dengan sifat yang bertakluk itu lazim dengan takluk dia tu. Hak ni pada sifat kudrat tu bukan dengan makna buat lalu. Faham? Dak sifat koding dak. Sifat koding kalau lazim mestilah takluk tu koding juga. Asal dia gitu faham gitu. Kalau sifat koding apabila lazim takluk tu maka lazimlah takluk tu koding. Kalau lazim takluk koding dah kata takluk kudrat itu mengadakan, makna mengadakan tu koding juga. Makna Tuhan ada dah, Tuhan mengadakan dah sejak dahulu. Maka bukan kepahaman gitu. Ada pun hak di sifat kudrat tu hak lazim dengan sifat yang koding tu lazim kena takluk mana? Takluk suluhi. Hak jadi koding tu takluk suluhi. Suluhi ni mana? Patut padang, boleh buat. Nisbah boleh tu. Nisbah boleh buat tu makna suluhi. Patut layak nak buat. Apa layak nak buat? Sebab ada kudrat. Ada kudrat Tuhan tu sejak azali lagi dia layak untuk buat. Boleh untuk nak buat makhluk ni. Tapi dah buat lagi. Gitu. Bila Tuhan buat? Tu dipanggil takluk tanjizi hadis. Lulus yang baru. Bila ada siapa masa ni baru Tuhan buat. Kita ni diperbuat oleh Tuhan apabila siapa masa. Sebelum ni kita tak ada. Tak ada lah kita. Cuma sabit pada pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu sedia kala lagi. Tuhan tahu sedia kala lagi. Tapi dalam pengetahuan Tuhan tu bukan ada kita, tak ada. Cuma Tuhan tahu kita ni akan ada. Bila? Tahu sekian-sekian beranak seorang-seorang ni. Maka ketika siapa tahun tu barulah kita tu dilahirkan. Diadakan oleh Allah. Gitu. Dah kata lazim tadi tu lazim dengan takluk suluhi. Suluhi itu dengan padang patut. Padang boleh buat. Macam kita ni. Kita pun ada kudrat. Ada tak suluhi? Ada. Apabila tapi kudrat kita bukan koding lah, kudrat kita hadis, tapi nak cerita persamaan kepahaman tu. Apabila kita ada kudrat boleh tak buat rumah? Boleh. Tapi buat tak gini. Sekarang ni duduk surga ni buat rumah tak? Ada. Bila? Esok lah kerja. Esok baru kita, esok dia baru bagi tanjizi. Baru luluh kudrat kita tu buat rumah. Tapi sekarang ni agak buat tak? Tak buat lagi. Tu maknanya suluhi. Gitu juga Tuhan. Ketika koding masa azali tu, masa tak ada lagi makhluk tu, Tuhan boleh tak buat makhluk? Nisbah boleh. Boleh tak buat? Boleh tak buat? Boleh lah. Nisbah boleh buat, tapi buat lagi. Tak lagi. Bila buat makhluk? Selepas dia buat. Apabila siapa masa buat, dia buat. Sebelum tu dah buat. Tu. Itu makna dia. Kerana ada kepahaman, ada setengah-setengah golongan dia faham bahawa Tuhan buat sekaligus lalu dah. Buat sekaligus. Buat sekaligus. Tak ada lah. Kalau buat sekaligus, tak ada ayah, tak ada pocik, tak ada anak. Tak ada mak, tak ada anak. Tak ada istilah mak, tak ada istilah anak. Apa? Sama level je umur. Sama. Dah sama-sama koding. Nak umur kau ni. Maka situ, itu dia kata, itu dengan makna takluk suluhi kodim juga. Habis. Ni cerita masih dalam perbincangan sifat iradat ni. Sifat iradat ni. Apa sakut dengan kudrat situ? Kerana kudrat nak mengadakan tu mesti melazimi iradat. Dan iradat tu takluk semua dia takluk tanjizi koding belaka. Takluk koding belaka. Sama ada suluhi ataupun tanjizi. Semuanya koding. Beza dengan kudrat ada suluhi koding tapi tanjizi hadis. Iradat takluk suluhi koding. Dah boleh Tuhan nak berkehendak kerana ada sifat iradat tu. Dan Tuhan sudah berkehendak ketika azali lagi.
untuk nak mengadakan sesuatu. Bukan baru berkehendak, sudah berkehendak dah. Selesai dah, luluh dah. Takluk tu. Luluh dah kehendak Tuhan tu. Tuhan kehendak ada kita ni bila? Azali lagi. Azali lagi. Sebab tu orang jadi semabuk situ tu. Bila Tuhan kehendak azali, maka buat gak azali. Sebab lazim kan dengan perbuatan Tuhan dengan kehendak tu. Bukan makna gitu. Faham? Bukan makna gitu. Sebab tu dia mari penjagaan situ tu. Dia mari penjagaan, dia bagi tu. Tak mau bagi faham situ. Kerana faham itu faham yang salah. Kepahaman yang batil. Makna kepahaman betul suluhi koding. Tuhan tu takluk hak koding pada kudrat tu suluhi, patut boleh. Ada apa pada tanjiz tu tanjizi hadis, buat tu buat ketika sampai waktulah. Gitu. Kemudian dia sambung lagi. Bab sifat iradah. Dia kata tengok. Percaman kata ada iradah pada Tuhan. Percamang ni dalil. Nak cam. Cam nak cam orang. Nak cam tu dalil. Cam tu benda tanda lah, cam. Percamang ni tanda ataupun dalil. Percaman kata ada iradah pada Tuhan. Dalil kata adanya iradah pada Allah Taala tu. Mana dalil dia? Sini dia mari dengan dalil akal. Dalil akal ni hak fardu ain atas tiap-tiap orang kena tahu ni. Apabila lepas dalil akal ni lah barulah dikatakan orang tu barulah dia tu dikeluar daripada lingkungan muqallid tu. Dia jadi muhakkik. Dalil akal ni wajib fardu ain. Dalil ada dua, dalil ijma, dalil tafsir. Dalil ijma tu wajib fardu ain. Dalil ijma tu wajib fardu ain. Mana? Dalil ijma mudah je. Mana dalil kata Tuhan itu berkehendak, Tuhan itu bersifat ada sifat iradah alam ini. Mana dalil dia? Alam ni, ada alam ni menunjukkan Allah tu ada kehendak. Lepas fardu ain. Boleh jawab gitu, lepas fardu ain. Cuma apabila orang teruk lagi, macam mana berkaitan ada alam ini dengan adanya kehendak pada Allah? Dia nak jawab. Bila dia nak jawab, tu hukum ni fardu kifayah. Kalau semua orang kampung nak dia jawab, maka berdosa habis. Kalau ada seorang boleh jawab ataupun beberapa orang tengok nisbah pada penduduk kampung tu, maka barulah lepas belaka. Tak berdosa. Wajib ngaji belaka. Cuma ada seorang hak job lepas ataupun wakil beberapa orang hak job pelepas tu. Barulah tak berdosa satu kampung tu. Kalau ada iktiraf, kalau ada kritikan atas dalil ni. Sini dia mari dalil tu, dalil akal tu. Ada pun dalil Quran banyak dalil Quran. Dalil Quran banyak dalil Quran banyak. Dalil Quran tu pun fardu kifayah juga. Hukum dia fardu kifayah juga kena tahu. Kemudian dalil Quran, dalil hadis tu banyak. Bercamang kata ada iradat pada Tuhan. Dalil kata ada iradat pada Tuhan itu ialah kita fikir. Ialah kita fikir. Ni dalil akal ni. Ialah kita fikir. Kalau tak dapat iradat, kalau tak ada iradat. Kalau makna kalau ni fardu takdir. Kalau ni dipanggil kalau fardiyah, kalau fardu takdir, buat cerita. Buat keadaan tu. Benda tu tak ada pun. Tuhan sebenarnya ada iradat. Tapi nak menetapkan iradat pada Tuhan tu, nak kuatkan penetapan iradat pada Tuhan tu, di sisi kita ni kena ada dalil yang menguatkan dia. Yang menguatkan dia. Maka dia buat jalan fikir tu. Dia buat jalan fikir. Kalau tak ada iradat padanya, pada Tuhan. Kalau tak ada iradat pada Tuhan. Kalau tak ada iradat padanya pada Tuhan itu, tentu dia tak kehendak. Tentu dia tak kehendak. Mesti dia tak kehendak. Faham?
Dan tak kehendak ni dia bukan lawang bagi iradat sebenarnya. Tak kehendak ni dia lazim bagi bagi lawang perkehendak tu. Asalnya lawang dia tu beci. Beci. Kalau tak kehendak mana tak suka lah. Beci lah. Faham? Apabila beci, lazim daripada beci tak kehendak. Dan tak sengeleng apa-apa mungkin. Dan tak sengeleng apa-apa mungkin, tak sengaja. Maka apabila tak ada kehendak, itu bik dua jalan. Yang pertama, apabila tak iradat, maka tentulah tak kehendak. Dan tak sengeleng. Tak sengaja. Apa-apa mungkin pun. Tak sengaja akan apa-apa mungkin pun. Maka apabila tak kehendak, tentulah tak mengadakan dia. Kalau lah tak kehendak, maka macam mana dia nak mengadakan? Macam mana nak mengadakan sesuatu benda dia tidak kehendak? Kalau dia tak akan buat kalau benda kita begitu. Kalau kita tak ambuh, noak benda. Noak benda kalau kita tak ambuh. Tu. Kalau buat juga benda kita tak ambuh, nescaya nampak lemah dulu kita. Mana wajah lemah? Kadang-kadang kena paksa. Kena paksa tu nampak lemah tak? Lemah kadang-kadang kena paksa. Kadang-kadang tak sengaja. Jalan-jalan sepak batu. Tersepak batu. Bukan kita nak sepak, batu jatuh. Bijak dah nampak situ. Ada bijak nampak dah lemah situ. Ada ter tu. Ada ter tu jangan nampak dah. Tak sengaja tu dia nampak dah benda tu tidak hebat tu. Main bola pun kalau sumbat go. Kita duk berlari, keeper rembat, pum kena kita masuk go. Soho dak go gitu. Dak soho langsung. Soho ni rembat diri Tapi dah kalau berlari tiba-tiba gol kita tendapung depan dia pun masuk go. Dak soho langsung. Go kira dak go. Go tapi dak soho lah. Bila dak soho hebat tak? Ada hebat gitu. Nampak? Tengok benda kata tentu dia tu tak kehendak. Dan tak sengeleng apa-apa mungkin pun. Tak sengeleng mana tak sengaja pun. Memang dia tak membuat pun. Maka apabila tak kehendak, tentulah tak mengadakan dia. Maka apabila tak kehendak, tentulah tak mengadakan dia. Kerana mengada tu, apa tak mengadakan? Kerana mengada tu ialah sifat yang mengada tu kerja kudrat. Kerja kudrat. Kudrat pula dia ikut pada akal kita ni. Ikut pada akal. Kudrat ni ikut bagi iradat. Dan kalau tak ada kehendak, macam mana nak tubik kudrat? Kita tak mau makan nasi. Masuk tak? Kita ni sebab kita. Tak mau makan nasi, tak rasa lapar, cari dak nasi. Dak dak rasa lapar. Dak rasa lapar, tak ada kehendak nak makan tu. Makna pergi dak. Dak pergi ya beli, dak masuk. Tu. Maka gitu. Perjalanan fikir tu gitu. Kalau tidak ada kehendak, maka tak mengadakan dia. Makna kudrat pun tak jalan juga. Bila gitu, bila tak mengada tu, maka bohong. Maka bohong. Kalau tak mengada tu bohong. Apa tak mengada tu jadi bohong? Mana jadi tak mengada tu jadi bohong? Apa? Bohong ni benda tipu. Tipu bohong ni benda tipu. Tipu ni benda. Tipu ni tak berbetulan dengan sebenar. Tak berbetulan dengan sebenar. Tu makna tipu. Tidak berbetulan dengan sebenar. Mana bohong sini? Apa bohong? Dah kita ni ada tak le ni? Ada. Dan bila ada, sabit dah Tuhan buat. Sabit lah. Adakah ada sendiri? Ada sendiri pun bohong kau. Ada sendiri pun bohong. Memang tak boleh terima makan tau. Satu-satu benda tu ada dengan sendiri. Maka apabila ada kita, maka adalah pembuat. Apabila ada pembuat, sabitlah kudrat pada pembuat. Apabila sabit kudrat, sabit tak kehendak, mestilah dia nak buat. Bila sabit kehendak, sabit dah ilmu. Sabit belaka tu. Faham? Maka sebab tu dia kata, kalaulah Tuhan tu tidak ada kehendak,
maka tidak, Tuhan tidak mengadakan. Dan kalaulah Tuhan itu tidak mengadakan, tu bohong. Baru bohong. Kan ni kalau dah sambung, asal dia sambung. Kalau Tuhan tidak mengadakan, maka tidak adalah alam ini. Tidak adalah alam ini. Tidak adalah makhluk ini. Ya gitu. Bila nak kata dan tidak ada makhluk itu, tu sebenarnya bohong. Tidak ada makhluk itu bohong. Betul? Apa tidak ada makhluk itu bohong? Kerana makhluk itu ada. Orang kita tanya pula, tahu mana makhluk tu ada? Mana pula dalil makhluk tu ada? Dalil makhluk tu ada. Tadi dalil kehendak Tuhan. Nak gigi kabut susu kehendak Tuhan tu kerana makhluk tu ada. Ada mana dalil makhluk ada? Tahu mana makhluk tu ada? Pandai sebut makhluk ada, mana makhluk ada? Mana alang tu ada, kata makhluk tu alang lah. Mana dalil kata, mana percamang, mana dalil, mana bukti, mana tanda makhluk itu ada? Adanya kita, mana bukti adanya kita? Cekah ni senang kan, banyak kat cekah ni. Ni panggil dalil paling kuat sekali. Cekah ni kena. Ni dalil musyahadah dia panggil. Kita tengok ni kan. Tak payah tengok orang lain, tak payah cari alang sekitar ke, alang sejagat ke, alang matahari ke, alang sistem suria ke, alang raib jin ke, tak payah cari. Tengok mana? Kita. Akidatul Ajin kata dah. Dalil paling dekat sekali kita. Kita dah tengok kita ni ada ni. Ada kita. Sabit dah kita ada. Boleh napi dah ada kita tak ada ni. Boleh napi dah. Tu orang gila kalau kata tak ada ni. Orang akal dia kata kita ada. Sebab tu ilmu tauhid sifat 20 ni dia berjalan di atas hukum akal. Sebab dia nak mikir. Kalau orang kata tak ada, mana tu orang kata tak ada akal. Sekarang ni tak ada ni, tak ada akal. Tak ada akal boleh jadi juga tengah fana. Fana hilang akal. Fana hilang wujud diri. Hilang berasa diri, tak ada diri kita. Berasa tak ada diri, ada berasa tak ada. Dia kata dia tak ada. Boleh jadi itu? Boleh jadi lah. Tapi waktu apabila dia kejak dah ada Tuhan tu dengan suhu, dengan mata hati dia dah, dia pandang ke mata hati dah. Pandang dalil ada Allah tu. Kuk malakut satu-satu benda tu. Bukan macam ni. Sekarang ni kita nak cari, nak kemah pegangan kita adanya Allah tu dengan pandangan mata zahir ni. Pandangan mata zahir dikait dengan akal. Apabila pandang kita pun ukur akal pun ukur ada kita. Faham? Kalau orang ukur tengok juga nampak tak ada juga tu, sama ada je gila sungguh tu. Gila sungguh tu gila kena masuk buat gila tu, ataupun dia panak. Panak ni nak kata apa lah. Panak ni hilang wujud diri, tak berasa dia tu. Tak berasa dia timbul wujud Allah saja ada. Tu orang panak. Tapi panak tu bukan boleh buat-buat, dia mari berasa diri. Boleh ke berasa tak ada diri? Boleh berasa tak ada diri? Tak ada. Boleh berasa? Berasa tak ada kaki dia. Berasa tak ada lengang berasa. Tidur. Nikah kena tidur, bini tidur atas tangan. Bangun pagi kau ni. Mana tangan ni? Tengok ada. Berasa tak tangan? Berasa tak tangan? Tak berasa. Tu tak ada tangan tu. Berasa tak ada. Tangan dia ada. Gitu orang panak. Berasa tak ada dia, tapi dia ada. Ada. Dia ada, tapi berasa tak ada. Boleh tak berasa tak ada? Kalau orang tanya boleh tak berasa tak ada, gitu lah. Duduk lama sikit, dah nak bangun. Apa dia bangun? Sekembang kaki. Macam tak ada kaki. Berasa tak ada kaki je dia. Berasa tak ada kaki. Apa berasa tak ada kaki? Sebab sekembang. Kaki dia ada. Apabila berasa tak ada tu boleh buat gerak kaki. Masa sekembang. Boleh tu tak? Tu cabut gigi, cocok biwa. Neleh haliu. Tak pasal neleh. Apa? Tak boleh nak kawan. Tak berasa nak kawan kot ni. Gitu orang panak. Sebab tu orang panak, kadang-kadang orang kata orang-orang ahli sufi ni buat pelik-pelik apa gitu. Sebab apa? Sebab dia tak berasa dia. Dia tak kawan dia tu.
Tu kena ikut ahli sufi pula. Dia diri orang-orang ahli dia boleh hukum dia tu. Ada pun hukum zahir tetap sama dengan zahir. Kalau dia mengucapkan perkara-perkara hak keluar daripada tauhid, dia tu kalau pada zahirnya dia kena hukum. Macam cerita halah tu dia kena hukum. Tapi kalau dia tu dia dengan Tuhan, tu dia dengan Tuhan. Tapi kalau dia tu memang masyhur dah, dia tu seorang yang wali gitu, dia kena pemerintah kena tak sipang lu dia, kena kurung lu dia, jangan bagi dia keluar. Kerana perkataan dia tu, perbuatan dia tu boleh memberi kesamaran pada orang. Gitu. Tapi kalau main dakwa-dakwa, tu tentu kafir dah. Tentu kafir lalu dah. Buat-buat jadi super panak. Buat-buat gila, buat cakap kalang hakikat dak pasal. Tuhan duduklah kau cek ambil gini. Kita ni sama. Kita dengan Tuhan. Tuhan tu kita tu Tuhan. Cakap gitu. Kalau bukan dalam keadaan panak, kafir. Faham? Ada pun orang panak dia cakap tu tidak ada akal dah. Dia tu tak ada akal. Faham? Tu orang panak dia tu tak ada akal. Bila tak ada akal, mukallaf tak? Tak. Sebab mukallaf syarat dia akil balik. Habis tu orang panak tu kalau pemerintah tahu kena takak kurung dulu sehingga dia sembuh, barulah tu balik. Dan dia tidak dihukumkan kafir dengan perkataan dia tu. Habis tu tu kalau kena tu hakuk syuhud tu tak ada dapat tidak, tu cara dia kena zikir. Kita sekarang ni percamang kita tu dengan pandangan mata. Dengan pandangan mata. Apabila kita tengok kita dah ada, hukum ada. Kita tengok kita ada, hukum ada. Bila kata ada, kalaulah kata orang tu dalam keadaan waras kata tak ada kok, sahih tu gila tu. Akal dia tak betul dah tu. Nak napi juga keadaan kita ni. Padahal nampak dah ni. Nak napi juga keadaan tu. Padahal nampak dengan mata dah tu. Dalam musyahadah, dalam yang paling kuat sekali. Maka orang tu tidak betul tu. Tidak betul akal dia tu. Bila tak betul, tak lewat apa dah dia nak cakap dah dengan dia. Dia salah diumbi lagi. Bila salah diumbi tak ada apa, doa hidayah je lah. Nak pergi berdebat apanya. Sebab tu nak berdebat ni, nak berdebat ni biar sama tapak dulu. Kalau tapak dah sama, debat 4 tahun pun dah ketemu pada tu, kecuali tahu hidayah gitu je. Sebab tu kalau debat asal sikit ajak debat, dia pegang lain dah pada asal. Dia pegang lain dah. Macam mana nak pergi debat? Dia tumbuh pokok lain, kita tumbuh pokok lain. Jumpa tak? Tak takut lain dia asal sama dah. Cuma cabang je lain. Cabang lain kita boleh betul sebab tu nak debat. Kalau tengok dia tu pegangan lain dah. Sosok gigi bazir masa je. Bazir masa bukan menambahkan fitnah je. Orang dengar, ni hebat ni. Mana hebat dia ukur kat mana hebat tu tengok dalam Facebook berdebat. Hak komen tu, ni bisa jawapan ni. You ukur kat mana bisa jawapan. Hebat jawapan tu, betul jawapan tu diukur kat mana. Sedangkan dua-dua hak debat ni tak tahu siapa betul pun. Masing-masing pegang hak dia belakang betul. Macam mana nak ukur hak ni betul hak ni salah? Kalau ada mengadil gitu senang tu tanda sekolah boleh faham? Gitu. Mana kalau orang dari awal lagi cakap barang-barang sekali kita ni tak ada lah apa, khilaf dah dengan akal tak betul akal dulu baru boleh nak cakap. Kalau tak buang masa je. Tak perlu kita nak debat, kita hanya doakan hidayah je. Gitu je. Gitu. Maka kita ni dalam ilmu tauhid sifat 20 ni kita dalil kita dengan burhan dia panggil. Dengan burhan ni alat dia benda basar, iaitu pandangan mata ni, pandangan mata kasar ni. Tu. Dalil dia kita guna dengan pandangan mata kasar. Kita tengok alam, kita boleh kata Allah tu ada. Umpama kita tengok kipas musim kita pun hukum bahawa ada elektrik. Apa ada elektrik? Tahu mana ada elektrik?
Tengok kipas musim. Kipas ni leteri tau. Kipas ni leteri kipas ni. Bukan leteri. Leteri mana leteri? Nampak dah leteri? Tak nampak pun leteri tu. Tapi mana kita boleh kabel leteri ada? Tengok kipas ni musim. Kipas ni musim ada leteri ni. Sudah cukup bulan siapa habis. Tu tanda ada leteri. Faham? Gitu. Gitu juga dengan Tuhan. Kita tengok kita tengok alam, bergerak-gerak alam ni, ada alam ni daripada tak ada kepada ada, maka kita hukumkan Tuhan tu ada. Nampak tak Tuhan? Tak nampak. Tak nampak Tuhan. Tapi boleh kita tentukan Tuhan tu ada, boleh kita etikad Tuhan ada sebab ada alam ni. Gitu. Nampak? Nah, begitu juga semua sifat-sifat Allah tu, hak lain-lain tu. Kemudian dia kata maka bohong. Kalau lah kata Tuhan alam ni tak Tuhan tak mengadakan, maka bohong. Sebab apa jadi bohong? Kerana memang ada dah. Bila ada dah memang Tuhan mengadakan dah lah. Gitu. Kemudian jika ia Tuhan mengada juga dengan nyanyuk atau lupa. Dengan nyanyuk atau lupa. Sini dalam ibarat ni ada sedikit itulah. Bukan salah. Bukan salah. Tapi orang kata dia ayat dia sekarang ni, tuan pengarang kitab ni dia karang kitab untuk orang kampung dia. Orang kampung dia. Maka dengan dia waktu baik contoh gini ni, padang dah dengan orang kampung dia tu. Padang dah dengan orang kampung dia. Mana dia kata? Jika ia mengada juga dengan nyanyuk atau lupa. Nyanyuk ni benda biasa setengah-setengah kitab kalau dalam masalah bab sifat iradat ni, lawanan dia tu dia kata benda kalau tergagah atau beci. Tergagah atau beci, maknanya kalau Tuhan mengadakan juga dalam keadaan tergagah ataupun beci, buat dalam keadaan beci, maka itu menunjukkan lemah. Situ, sampai situ je. Tapi sini oleh kerana kampung dia. Kena faham juga pengarang karang ini. Pengarang ni bapak ilmu tauhid ni. Tapi biar mari keadaan ni biar mari ibarat ni kerana kerana orang kampung dia tu padang dah dengan kepahaman gini. Padang dah dengan kepahaman gini. Kalau ikut orang belajar orang pondok ke, dia boleh tek lagi ni. Dia boleh tek lagi. Kepahaman gini ni dia boleh tek lagi. Ada orang kampung kalau kita dak royak dak tek dak tek dah pada faham dah. Sekali dengar tu faham kejap lalu dah. Tapi kalau pergi ke orang hak belajar dia tek gimana? Tengok dia kata kemudian jika ia mengada juga dengan nyanyuk, dengan nyanyuk atau dengan lupa, dia buat juga tapi dalam keadaan nyanyuk ni benda nyanyuk ni dak sedar. Ada sendiri. Tuhan tak sedar, tiba-tiba ada benda. Tuhan tak sedar, tiba-tiba ada. Tu orang nyanyuk gitu kan. Orang nyanyuk dia buat dia tak tahu kan dia. Dia cakap, dia pergi makan, dia buai ngati-ngiti dah. Nyanyuk dah ni. Apa dia buai ngati-ngiti? Sebab dia tak sedar dah tu. Dia tak sedar, itu kau bimbo dah jadi tu. Tu maknanya nyanyuk. Atau lupa ni mana dia buat dah, dia tetap dah nak buat ni, tapi bila waktu nak buat tu dia dah ingat. Bila waktu nak buat tu dia jadi dah ingat, jadi buat apa sengaja tu. Tu dalam kitab lain ni dak sebut mana gini ni. Kena faham bahawa ibarat ni kita kampung pula bahawa ibarat ni dia untuk orang kampung dia mana faham dah secara tu dia kabar itu faham dah nak menetapkan sifat iradat tu. Mana? Nyanyuk ni buat sesuatu tu dengan tidak ada kesedaran, tak sedar. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Dia pun tak kehendak, dia pun tidak kehendak. Tiba-tiba jadi orang. Jadi orang seorang. Dia tak kehendak pun. Macam orang nyanyuk. Jadi berok ngata dia nak ke gitu. Dia kedak kehendak tapi dalam keadaan dia tu nyanyuk dah sedar dah, dia tukar dah. Hak mana jambang, hak mana rumah tau. Itu nyanyuk.
Faham? Ada pun lupa ni dia kehendak dah. Tapi time masa nak buat tu tidak ingat pun nak buat dalam keadaan tak sengaja juga. Gitu. Tak sengeleng, tak sengeleng. Dua-dua ni kembali pada tak sengeleng belaka tu. Masalah contoh. Contoh dia kata. Contoh. Maka kalaulah Tuhan buat juga dengan keadaan nyanyuk ataupun lupa tu, maka tentu jadi bertukar takir kelakuan mungkin. Sini orang kata ni tentu jadi bertukar takir kelakuan mungkin. Tukar takir kelakuan mungkin. Tukar takir ni nisbah pada adat. Nisbah pada adat. Gua ni tukar takir tu. Dia mari gambaran gua ni tukar takir tu dengan bahawa pohonnya berbuah jadi naka. Pohonnya berbuah jadi naka. Tuhan dia buat pohonnya sampai masa buah tiba-tiba jadi tubik naka. Pada adatnya apabila ada pohonnya tubik buah dia pohonnya tu pada adat. Tapi kalau sebaliknya berlaku pada riti kita ni tak boleh kata Tuhan tu nyanyuk. Semua tu kehendak Tuhan belaka. Tuhan boleh buat. Nisbah akal boleh tak jadi gitu? Boleh tak naka tumbuh pada pohonnya? Nisbah pada akal, ukur akal boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau tak boleh, adat saja. Sebab tu kata boleh teks sini. Sebab tu kata sini, contoh sini boleh teks, boleh kritik. Tapi nak kata sini, apa dia mari dengan contoh gini? Kerana orang kampung ni faham dah. Macam kita, kalau kita tak wayak ni boleh kritik, faham tak ni? Faham tak? Tapi dah kita wayak jadi mikir ke? Dah pelik, boleh tak Tuhan nak buat tu? Nak buat buah naka tumbuh di pokoknya, boleh, tak ada masalah ni sebab. Dan kalau berlaku sungguh, adakah Tuhan tu nyanyuk? Tak. Faham? Perkara adat ni kalau berlaku cari adat pun itulah kehendak Tuhan. Tu pun kehendak Tuhan. Ada pun dia lari sini ni kerana sekali limbah tu nampak pada boleh dah. Jadi contoh tu. Tapi kalau pergi dua kali limbah, dua kali silap, boleh. Makna tidak lazim. Tidak lazim daripada bertukarnya adat tadi tu, bertukar takir kelakuan itu tidak lazim. Tuhan itu tidak kehendak. Faham? Tidak lazim gitu. Contoh sini je, contoh sini makna kalau orang tu sikit dia boleh kritik boleh kritik. Tidak lazim itu, tidak lazim apabila bertukar kelakuan mungkin itu menunjukkan Tuhan itu tidak kehendak, tak lazim gitu. Cuma sini mungkin masuk dia tu boleh kita tanggung pada makna Tuhan buat pokoknya dan kehendak tubik buahnya, tapi tiba-tiba jadi pergi buat naka. Gitu. Nak buat buahnya sebab tu buat pokoknya. Tiba-tiba tak nak buat buahnya tu jadi buah naka. Gitu. Kalau tanggung gitu boleh jadi jadi buah naka. Tapi kalau ada sungguh jadi buah naka di pokoknya, tak boleh kata Tuhan tu nyanyuk. Tak boleh kata Tuhan tu nyanyuk. Tetap kehendak Tuhan juga. Tu kata boleh tek tu, nampak? Tetap kehendak Tuhan juga. Tidak sabit nyanyuk pada Tuhan. Tapi golik-golik sebab apa? Sebab apa dia contoh gini? Sebab golik orang kampung kan ni, kalau benda pelik-pelik gitu, contoh hujan kalau ni tak ikut musim mana dah. Hujan kadang bulan 3, bulan 5 hujan. Orang kata benda, dunia nyanyuk dah ni. Dunia nyanyuk. Dia sabit di dunia nyanyuk tu jadi dia tu ambil contoh ni. Jadi pelik-pelik di Saudi jadi hijau dah ni, pada pasir jadi hijau, hok di pada hijau jadi pada pasir. Hok duduk di Khatulistiwa jadi kering. Hok duduk di Malaysia hok biasa hujan jadi panas ketik. Hok di agak gurung pada pasir tu bik salji. Orang kata benda, nyanyuk dah dunia ni. Kalau kebik gitu nyanyuk dah dunia ni. Tilik pada perkataan orang kampung tu dia bagi contoh ni. Dia bagi contoh ni. Yang bagi contoh ni. Contoh kata nak contoh kata
Kalulah Allah, kalulah Tuhan tu tak kehendak, maka dia jadi nyanyuk. Maka kalau Tuhan tu tak kehendak, maka Tuhan tu buat sesuatu dengan keadaan nyanyuk. Bila keadaan nyanyuk akan tukar taki. Boleh sabit mana? Sabit perkataan orang tadi lah. Dunia ni nyanyuk dah. Tapi dunia nyanyuk tak apa. Jangan kata Tuhan nyanyuk. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Ada banyak pegangan kita. Pegangan kita walaupun perkara tu mencari adab. Walaupun perkara tu mencari adab. Buah durian tumbuh di daun pandang. Duk bawah buah durian, sepak habis orang. Habis luka kaki-kaki. Faham? Pokoknya buahnya tumbuh buah naka. Pokok naka tumbuh buah rambutan. Kalau jadi gitu sungguh, tetap itu kehendak Tuhan. Tetap itu kehendak Tuhan. Gitu nampak? Jangan sabitkan nyanyuk pada Tuhan. Ada pun pengarang nak mari gini. Pengarang nak mari gini orang kampung, nisbah orang kampung cakap gitu. Orang kampung dia. Orang kampung dia dulu sebelum dia balik daripada belajar tu belaga ayam. Popok belaga ayam, belaga lembu dia tu. Sebelum dia balik tu. Jadi dia tarik tu. Sebab tu kitab dia ni bahasa kampung gitu je. Sebelum dia balik tu orang kampung dia tu duk belaga ayam, duk belaga lembu. Memang tak ada langsung. Semayang bang tak langsung. Tu orang kampung ni. Tu cerita dia. Apabila dia tu dia balik, dia tarik sehingga masyhur dia. Buka pondok dah ramai anak-anak murid dia anak-anak murid beliau ni jadi babo-babo pula. Antara babo es panjang, babo liskang. Babo liskang tu natu dia. Natu dia. Tu. Hebat-hebat belaka tu. Ramai lagi lah anak-anak murid dia. Sebab tu dia mari. Bukan dia alih, tapi kitab ni untuk orang kampung. Untuk orang kampung dia. Tu. Kemudian dia kata nescaya jadi bertukar takir kelakuan mungkin. Mana tukar takir tu? Dengan bahawa pohonnya berbuah jadi naka masalan. Jadi tukar gitu. Tapi ingat contoh ni untuk orang kampung dia. Ulang banyak kali dah ni. Takut kita pergi sabit kat tuan nyanyuk tengok pelik sikit. Nyanyuk dah. Tengok dak hujang tapi banjir. Boleh ada gitu. Ada berlaku di belah-belah Kuala Lumpur mana itu? Kedah ke mana? Sudah hujan panas ketik air naik. Habis masuk dalam rumah. Ada dalam video itu. Ada dalam Facebook itu. Duduk air naik. Main mana air? Naik. Habis masuk dalam rumah. Tak basah-basah. Tak ada standby. Habis bunuh kereta-kereta habis. Berlaku di Kedah baru ni. Tu. Dah lihat tu nyanyuk tu. Jangan kata Tuhan nyanyuk. Kalau cakap saja dunia telah nyanyuk. Tu tak apalah. Tak apalah. Jangan sabitkan benda tu bukan kehendak Tuhan. Sedangkan semua hak berlaku ni tak ada satu pun bukan daripada kehendak Tuhan. Semuanya mengikut kehendak Allah berlaku. Tak ada satu pun hak terlepas daripada kehendak Tuhan. Dan Tuhan kehendak tu azali lagi. Azali lagi. Nampak? Baik ke jahat ke semuanya kehendak Tuhan berlaku. Baik ke jahat semua kehendak Tuhan. Cuma tu pada etika dalam hati. Cuma pada percakapan tak boleh kita kata Tuhan tu kehendak dan Tuhan tu buat perkara-perkara hak buruk. Tak boleh. Pada percakapan tak boleh kecuali dua keadaan. Dua keadaan. Dua keadaan boleh nisbahkan perbuatan Allah dan kehendak Allah tu kepada yang buruk pada dua keadaan. Yang pertama pada makam mengajar. Kita duduk balasah, duduk belajar tak apalah. Nak cakap gitu pun. Yang kedua kalau orang ni orang yang ahli maksiat contoh. Dulu dia ahli maksiat, curi contoh. Dia ni kaki curi dulu dah kampung. Lepas tu kena igat. Kena igat taubatlah insah, betul-betul insah dah jadi ahli surga dah pula. Tapi biasalah orang kampung. Kalau ada seorang ada kaki curi seorang, dia biasanya kalau kata orang tak apa, dia nampak hebat. Orang puan nampak hebat lagi. Kalau curi ke, jadi buah mulut orang lalu. Lekat nama mamak curi. Mari surah saya jadi Tok Bilal Tok Imam dah. Jadi Tok Bilal Tok Imam dah jadi. Tetap panggil orang panggil
mamak curi juga, mamak curi. Satu. Nah, maka ketika tu boleh dia nak nisbahkan curi dia sebelum tu dengan kehendak Allah. Boleh dia kata gitu. Dah nak aku nak curi tu Tuhan kehendak aku curi dulu. Boleh untuk nak lepas diri daripada kena kata dia orang tu. Dengan syarat dia tabat dah. Jangan kena dekat polis, dia kata pula ke polis. Tuhan dak aku curi. Jangan kata gitu, tu dosa pula jadi. Kerana menisbahkan perkara buruk kepada Allah untuk lepas diri daripada netakat tu, kena hukum. Tu tak boleh. Tu haram. Faham? Kalau gitu boleh jawab kau. Dah Tuhan nak aku takat mu ni. Tuhan nak aku takat mu. Faham? Gitu nampak. Tu nampak. Tu perkara-perkara haram tak boleh. Hatta dalam akidah najis sebut benda, tak boleh kita kata Tuhan buat babi, Tuhan buat kera, tak boleh. Pada percakapan biasa tak boleh. Sebab benda babi tu kan benda buruk gitu. Kecomel. Tak comel mesti orang kalau benda-benda buruk-buruk berlaku mesti orang nisbah lalu dia. Sebab tu orang kata kadang-kadang benda binatang nama lain jadi lain. Bila dia kacau kita jadi binatang lain. Benda lipah. Lipah. Masa duduk biasa tu lipah, tapi dah mari jadi benda. Dak jadi lipah dah jadi dah sebut dah lipah. Ba ni sebut tu. Faham? Tukar nama. Kemudian dia kata kalau begitu kejaplah kita kata ada iradat padanya. Kalau begitu kan kalau begitu kalulah kata tak, kalau kita fikir kalau begitu makna kalau tidak ada kehendak Tuhan, maka tidak ada kudrat, maka tidak membawa kepada ada, tidak mengadakan Allah tu. Maka sebaliknya kejaplah kita kata ada iradat padanya. Kalau begitu makna kalulah kata kita fikir tak ada kudrat padanya, tentu tiada kehendak tu dan tak sengelak apa-apa mungkin pun. Dah apabila tak kehendak tentulah tak ada, tak mengadakan dia. Maka bohong. Kejap ni sungguh sabit dalam hati. Yakin. Tetaplah dalam hati kita tu kejap. Kalau begitu dah, kalau kita pegang dah tadi dengan cara fikir tadi, kalau Tuhan tak kehendak maka tak ada alam ni. Maknanya sebaliknya, ada alam ni menunjukkan Tuhan tu kehendak. Maka kejaplah kita kata ada iradat padanya, pada Allah. Dan tidak nyanyok ila akhir, ila akhirih, tidak nyanyok ila akhirih, tidak nyanyok dan tidak lupa tu. Okey. Kemudian dia kata maka pasal itulah dia mengadakan mungkin dengan beralu-alu, dengan beraturang-aturang, dengan beraturang tu. Mengikut aturan tu beralu-alu. Macam tadilah. Makna sini pun dia nak menunjukkan kepada orang kampung dia. Tak semestinya. Tak semestinya tidak teratur tu mengikut adat. Tidak teratur ni mengikut adat. Teratur di kita. Teratur di kita. Tapi mengikut akal ada adat kata teratur gitu. Makna buah pokoknya tubik buah nyo. Pokok naka tubik buah naka. Teratur tu nisbah adat. Kebiasaan gitu. Kebiasaan gitu. Lembu biasa dia beranak tubik lembu. Kambing biasa beranak tubik kambing. Tu biasa pada nisbah adat. Ada pun kalau sebaliknya, sebaliknya tak ada masalah. Tak teratur pun tetap teratur juga di nisbah Tuhan. Di nisbah kita je tak teratur, sebab biasa kita gitu. Dah hidup kita 40 tahun ni pada tengok lembu beranak lembu. Tak je tengok ke lembu beranak kambing. Tapi dah kalulah kita ni biasa tengok dah pelik-pelik. Lembu tengok lembu beranak kambing. Lembu jadi teratur kok gitu. Faham? Sebab tu dia nisbah adat saja. Maka pasal itulah dia mengadakan mungkin dengan beralu-alu. Dengan beralu-alu. Wallahu a'lam. Kemudian bahasa sifat ilmu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.